Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita nak belajar untuk bab 1 tingkatan 5 organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Tetapi dalam DSKP ditulis sebagai bab 16. Sama je lah sebab tingkatan 4 ada 15 bab dan bersambung kepada tingkatan 5. Jadi ini adalah bab 1 tingkatan 5. Yang kita akan belajar pada hari ini ialah untuk standard kandungan 16.2 tisu meristem dan pertumbuhan. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar standard pembelajaran 16.2.5, poin 6 dan poin 7. Iaitu kita akan belajar di mana murid akan dapat mewajarkan kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Murid dapat membandingkan dan membezakan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan eudikot. Tumbuhan eudikot ini adalah tumbuhan berbunga yang menjalankan pertumbuhan sekunder, ya. Kemudian menilai kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Kepentingan pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer ini melibatkan pemanjangan pokok di mana ia berlaku di meristem apex, di hujung pucuk dan juga hujung akar. Jadi ia akan memanjangkan pokok ke atas. Kenapa? Untuk menyerap lebih cahaya matahari untuk menjalankan lebih fotosintesis. Manakala untuk pemanjangan di bahagian bawah, bahagian akar, jadi akar ni akan tumbuh lebih panjang, jadi ia akan tumbuh lebih ke dalam tanah untuk mengangkut air dan garam mineral, Jadi kepentingan pertumbuhan primer membenarkan pemanjangan pokok. Kenapa? Supaya dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Tapi apabila ada perkataan lebih, kena ingat ya para pelajar, perkataan lebih, perkataan mencukupi, perkataan maksimum itu sangat penting. Bergantung kepada bagaimana soalan bertanya. Kemudian, flower primer dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Jadi dalam pertumbuhan primer ni tak adalah terbentuknya flowem sekunder, ya. Kerana kalau flowem sekunder tu dalam pertumbuhan sekunder. Jadi untuk pertumbuhan primer ini hanya ada flowem primer. Kemudian xylem primer akan dapat mengangkut air dan garam mineral dari tanah melalui akar ke daun. Xylem primer juga akan memberi sokongan kepada tumbuhan herba atau tumbuhan muda kerana dinding xylem ini akan ditebalkan dengan lignin. Kepentingan pertumbuhan sekunder. Sebelum tu ya, yang tadi tu memberikan sokongan sebab itulah penting juga ya untuk kita bagi tahu memberikan sokongan mekanikal. Kenapa? Sebab kalau kita hanya bagi tahu sokongan sahaja, sokongan ni ada banyak. Antaranya sokongan moral. Adakah xylem primer ni bagi sokongan moral kepada tumbuhan? Jadi kita kena bagi tahu memberikan sokongan mekanikal. Okey, kepentingan pertumbuhan sekunder. Memberi kestabilan kepada tumbuhan dengan menambah diameter batang dan akar agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Macam tadi, kalau pertumbuhan primer, dia hanya melibatkan pemanjangan pokok. Jadi kalau pokok ni tinggi tapi diameter dia tidak bertambah, dia mudah nak tumbang, tidak stabil. Jadi apabila adanya pertumbuhan sekunder, ia akan menambahkan diameter batang dan akar yang bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Jadi ia akan memberi lebih kestabilan kepada pokok. Seterusnya, ia akan memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Kemudian, kita belajar sebelum ni, dalam pertumbuhan primer hanya akan menghasilkan xylem primer dan phloem primer.
Tetapi untuk pertumbuhan sekunder akan menghasilkan xylem primer, xylem sekunder, phloem primer, phloem sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder ini akan menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan tisu phloem. Tapi sebenarnya perkataan lebih ni telah memberi erti banyak. Tapi tak apalah. Okey. Menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan tisu phloem secara berterusan bagi menggantikan tisu xylem dan tisu phloem yang tua dan rosak. Ia juga akan menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal yang akan memberi perlindungan kepada pokok terhadap kehilangan air yang berlebihan, kecederaan fizikal dan serangan patogen. Jadi di sini bila menghasilkan lebih tisu xylem dan tisu phloem ni, maka nanti lebih air dan garam mineral dapat diangkut dan lebih hasil fotosintesis akan dapat diangkut daripada daun ke seluruh bahagian pokok. Jadi ini akan menyebabkan macam ni kan, dia akan memberi lebih perlindungan kepada pokok kan. Jadi menyebabkan pokok yang menjalankan pertumbuhan sekunder ni akan hidup lebih lama. Tempoh hayatnya lebih panjang dan ini akan meningkatkan peluang menghasilkan biji benih dan membiak. Sekarang kita cuba bandingkan kedua-dua jenis pertumbuhan ini dalam tumbuhan eudicot. Apabila kita kata perbandingan, sebenarnya ia telah memberi maksud persamaan dan perbezaan. Tapi biasanya untuk soalan SPM, dia akan buat juga banding dan bezakan. Sebab takut pelajar tertinggal untuk persamaan. Dan bila persamaan ni, pelajar wajib buat kedua-duanya. Kenapa? Sebab kita nak menunjukkan persamaan kan. Jadi perlu membuat kedua-duanya untuk mengelakkan kita kehilangan markah. Jadi ini adalah persamaan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder. Di mana kedua-dua pertumbuhan dapat meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Kedua-dua pertumbuhan berlaku pada tumbuhan berkayu. Ketiga, kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Kita tengok pula perbezaannya. Okey. Ini adalah nota untuk pelajar. Tetapi jika pelajar nak gunakan untuk menjawab soalan, pelajar hanya perlu buat dalam 2 kolom sahaja. Macam yang cikgu tengah buat ni kan. Okey, pelajar tulis pertumbuhan primer. Okey, kemudian pertumbuhan sekunder. Okey, tak perlu buat aspek. Aspek ni tak perlu buat. Tetapi tulislah dengan lengkap. Contoh untuk pertumbuhan primer, tisu meristem yang terlibat ialah meristem apex. Manakala untuk pertumbuhan sekunder, tisu meristem yang terlibat ialah meristem lateral, iaitu cambium vascular dan cambium gabus. Kemudian untuk pertumbuhan primer, bahagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan ialah pada batang dan akar di bahagian tumbuhan yang lebih muda. Manakala untuk pertumbuhan sekunder berlaku apabila pertumbuhan primer telah terhenti pada batang dan akar yang telah matang. Kemudian untuk pertumbuhan primer, pertumbuhan berlaku secara memanjang, atas dan ke bawah. Manakala untuk pertumbuhan sekunder, dia berlaku secara jejarian. Dia berlaku secara jejarian, di mana ia akan menambahkan diameter batang pokok, diameter akar pokok supaya lebih memberi sokongan mekanikal kepada pokok. Kemudian untuk pertumbuhan primer, kesan pertumbuhannya peningkatan kepanjangan batang dan akar tumbuhan. Manakala untuk pertumbuhan sekunder, peningkatan pada ukur lilik batang dan juga akar tumbuhan. Okey, di sini pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer.
Okey, ini adalah pertumbuhan sekunder. Okey, jadi untuk pertumbuhan primer, tisu dan struktur yang terbentuk ialah epidermis, cortex dan tisu vaskular primer iaitu xylem primer dan phloem primer. Jadi sebaiknya pelajar tulis ni tulis ni xylem primer dan phloem primer. Kemudian untuk pertumbuhan sekunder, membentuk kulit kayu, periderma. Periderma tu ialah cambium gabus dan tisu gabus. So tulis je. Terus tulis cambium gabus dan tisu gabus. Lenticel dan xylem sekunder serta phloem sekunder. Jadi xylem sekunder dan phloem sekunder ni ialah tisu vaskular sekunder. Dan ada lagi ni dia juga akan menghasilkan xylem primer. Okey, ini kalau bagi pokok, tadi kita dah belajar kan, pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder tu, sebelum dia mengalami pertumbuhan sekunder, dia juga akan mengalami pertumbuhan primer. Jadi pokok tu, dia akan ada juga xylem primer dan phloem primer. Jadi dia mempunyai xylem primer, phloem primer, xylem sekunder dan phloem sekunder. Kemudian dalam pertumbuhan primer tidak mempunyai tisu berkayu. Manakala untuk pertumbuhan sekunder mempunyai tisu berkayu. Kemudian untuk pertumbuhan primer, kulit kayu yang nipis. Manakala untuk pertumbuhan sekunder, kulit kayu yang tebal. Kemudian dalam pertumbuhan primer tidak mempunyai gelang tahunan. Manakala untuk pertumbuhan sekunder mempunyai gelang tahunan pada batang pokok. Apa itu gelang tahunan? Dah belajar kan? Cuma kita buatlah revision semula, kod-kod. Ada yang dah terlupa dah. Okey. Jadi, cuba tengok gambar rajah. Gambar foto 1.5 ini. Ini adalah rajah yang menunjukkan penghasilan xylem sekunder pada musim bunga dan musim panas. Pada musim bunga, xylem sekunder ni dia akan membentuk gelang berwarna cerah pada musim bunga. Kenapa? Kerana pada musim bunga, bekalan air dan cahaya matahari ni mencukupi. Jadi xylem sekunder yang dihasilkan tu besar dan berdinding nipis. Maka tisu xylem yang terbentuk pada musim bunga ni berwarna cerah. Yang cerah ini adalah gelang yang terbentuk ketika musim bunga. Gelang berwarna cerah. Manakala pertumbuhan ketika musim panas, xylem sekunder ni dia akan menjadi gelang berwarna gelap pada musim panas ni. Kenapa? Kerana pada musim panas dan kering ni, pertumbuhan dia kurang sesuai. Menyebabkan xylem yang terhasil ni kecil dan berdinding tebal. Maka tisu xylem yang terbentuk adalah berwarna gelap. Jadi satu gelang cerah, satu gelang gelap adalah mewakili 1 tahun. Kerana di kawasan beriklim sederhana ni yang 4 musim tu. Yang ada musim bunga, musim luruh, musim panas, musim sejuk kan. Jadi ia kira setahun lah. Usia bagi pokok yang hidup di kawasan beriklim sederhana dapat ditentukan berdasarkan gelang tahunan pada batang pokok. Hal ini disebabkan pertumbuhan sekunder berlaku pada kadar yang berbeza mengikut musim. Seterusnya, kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Dia dapat menghasilkan kayu balak seperti shoria, iaitu meranti dan juga cengal. Kenapa mesti ada pertumbuhan sekunder ni? Nanti kita akan dapat manfaat daripada segi ekonomi, menghasilkan kayu balak seperti meranti dan juga cengal. Kemudian dapat membekalkan sumber kayu yang kuat dan keras yang sesuai digunakan sebagai struktur rumah, bot, perabot, pagar, pintu dan lain-lain. Struktur rumah pun boleh juga. Kehadiran gelang tahunan pula, gelang tahunan ni
Nampak kan? Satu gelang cerah, satu gelang gelap mewakili usia 1 tahun. Jadi kita nak ukur usia pokok tu, kita kiralah gelang tahunan. Kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik dan dapat dijadikan barang perhiasan. Tengok gambar ni kan. Lagi, kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan seperti Hopia spesies merawan dan meranti dapat menghasilkan resin dan minyak. Okey, resin ni ialah rembesan hidrokarbon daripada tumbuhan. Atau kita boleh katakan sebagai getah lah. Getah yang dirembeskan oleh pokok. Bukan maksudnya pokok getah ya. Mana-mana pokok. Contoh kat sini pokok meranti. Resin ialah getah lah yang dihasilkan oleh pokok meranti. Yang mana bahan-bahan ni dapat dikomersialkan sebagai varnish. Varnish ni adalah cat berminyak yang kita gunakan untuk mengilatkan perabot kayu, rotan, bahan pelekat, minyak wangi dan juga ubat-ubatan. Tumbuhan berbunga pula dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan. Jualan buah-buahan seperti mangga dan manggis, iaitu hasil daripada pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder, dapat menjana sumber pendapatan dan ekonomi negara.